Salam sejahtera, saya Vanessa Roland memegang nomor metrik BE 211106664, merupakan pelajar antropologi sosial University Malaysia Sabah. Saya akan menginterview seorang informan yang bernama Sean Christian Fabian yang mengambil ijazah sarjana muda pendidikan sejarah. Oke, saya akan memulakan soalan saya yang berbunyi, apakah pendapat Anda tentang perubahan budaya yang berlaku di Sabah? Siapa? Dan apakah yang berlaku sebelum dan selepas Perang Dunia II, dan bagaimana sejarah budaya di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia II? Oke, yang saya mau tanya yang pertama, apakah yang berlaku sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua? Oke, salam sejahtera dan selamat petang kepada saudari Vanessa. Terlebih dahulu, terima kasih kerana sudi menjadikan saya sebagai responden untuk ditemu bual berkenaan tajuk Perang Dunia II sebelum dan selepas, dan juga berkaitan dengan budaya selepas Perang Dunia Kedua di Sabah. Jadi yang pertama sekali, apa yang berlaku sebelum dan selepas Perang Dunia di Sabah, saya akan kecilkan kepada skop di Sabah, di negeri kita ataupun di negeri Bawah Bayu, yang mana kita ketahui dahulu Perang Dunia Kedua ini yang bermula pada 1939 hingga 1945. Jadi Perang Dunia Kedua ini meletus selepas 20 tahun berakhirnya Perang Dunia Pertama, dan perang ini berlaku sekitar tahun 1939 hingga 1945 dan dianggap sebagai peristiwa tragik. Dan perang ini melibatkan dua pihak, yaitu kuasa berikat yang dianggotai oleh Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan juga Rusia, serta Pakatan Paksi yang disertai oleh Jerman, Itali dan juga Jepun. Kerana salah satu sebab berlakunya Perang Dunia ini ialah pertemuan ideologi demokrasi menentang fasisme dan nazisme, dan juga kelemahan perjanjian Versailles, dan juga desakan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita masuk dalam konteks sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua di Sabah, yang mana sebelum pentadbiran Sabah itu diambil alih oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara ataupun dalam singkatannya SBBUB pada tahun 1881. Jadi ekonomi masyarakat di Sabah itu tertumpu kepada kegiatan sara diri dan berskala kecil, dan tiada tanaman komersial diusahakan. Walaupun hubungan perdagangan dengan pedagang Cina dan orang Melayu terjalin, namun segelintir kelompok sahaja yang terlibat, dan sistem perhubungan dan perkembangan teknologi yang terhad turut menghalang perluasan kegiatan ekonomi. Walau bagaimanapun, keadaan ini mula berubah apabila SBBU memulakan pentadbiran apabila mereka mengeksploitasi hasil bumi supaya kewangan dapat dikukuhkan, dan hasil hutan dan hasil laut dimajukan kemudian diekspor ke Singapura, China, Hong Kong dan Eropah. Dan salah satu barang ekspor paling menguntungkan ialah sarang burung yang diperoleh dari Gua Gomantong, Gua Madai, Baturang, Taparong, Melakop dan Penunggal. Dan manakala rotan mentah diekspor untuk menghasilkan pemidang, tikar, tangkai payung, tongkat dan alat perabot. Dan seperti mana yang saudari ketahui, pembalakan pula dijalankan di beberapa kawasan seperti kawasan Sandakan, Lahad Datu dan Tawau. Dan ekspor pertama balak ke Australia dilakukan pada tahun 1885, dan ekspor diperluaskan ke China, Singapura, Jepun dan England. Dan diteruskan lagi pada tahun 1910, pembalakan ataupun kayu balak merupakan hasil ekspor kedua terbesar selepas tembakau, dan pada ketika itu tembakau merupakan tanaman dagangan yang penting dan diutamakan. Dan ladang yang pertama dibuka di Sandakan sekitar tahun 1843, dan menjelang tahun 1890 kira-kira 61 buah ladang beroperasi di sekitar Lahad Datu.
sandakan dan juga tawau. Dan komoditi ini menjadi bahan ekspor penting berikutan permintaan dan harga tinggi di pasaran dunia. Walau bagaimanapun, tanaman getah menjadi lebih popular selepas diperkenalkan di rantau Asia Tenggara. Jadi, penglibatan SBUB semasa sebelum dan selepas Perang Dunia ini telah memantapkan kedudukan dalam pentadbiran negeri Sabah dan mengambil langkah untuk memantapkan ekonomi mereka dengan melibatkan diri dalam pertanian dan juga perladangan. Dan langkah ini juga diyakini kerana kegiatan tersebut akan memberi pulangan yang lumayan kepada syarikat dalam jangka masa panjang dan sebaik saja mendapat piagam untuk mentadbir dan SBBU berusaha untuk menarik minat pemodal-pemodal asing untuk melabur dalam kegiatan ekonomi mereka. Jadi sementara itu, pelabur-pelabur daripada Eropah menetapkan harga yang begitu tinggi agar SBBU boleh menjalankan satu bentuk pentadbiran yang mantap bagi menjamin keselamatan pelaburan mereka di Sabah. Dan ini menunjukkan bahawa para pelabur Eropah dan SBBU mempunyai matlamat tersendiri, iaitu mengaut keuntungan dalam bidang ekonomi. Jadi tanaman-tanaman ini diberikan perhatian berdasarkan potensinya untuk diusahakan secara komersial adalah cerah berbanding dengan tanaman lain. Sebagai contohnya, tanaman sagu dan kelapa yang telah diusahakan oleh penduduk tempatan dan penduduk Cina sebelum ini telah diperluaskan kepada skala yang lebih besar. Dan SBBU mengusahakan tanaman ini dalam bentuk yang lebih besar kerana mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan berpotensi untuk dimajukan. Oleh sebab itulah, tanaman yang dilihat boleh memberikan keuntungan lumayan akan menjadi tumpuan SBBU. Walau bagaimanapun, tanaman utama yang diusahakan secara besar-besaran lebih tertumpu kepada penanaman tembakau dan juga getah. Dan tembakau mendominasi ekspor Sabah sejak pentadbiran SBBU apabila tanaman tersebut diusahakan secara besar-besaran dan berjaya menembusi pasaran di London, Amsterdam dan Amerika Syarikat. Dan jumlah ekspor tembakau paling tinggi dicapai pada tahun 1902 apabila berjaya memperoleh pendapatan sebanyak $2018,182, tetapi hasil ekspor menurun kemudiannya disebabkan getah muncul kembali sebagai tanaman ladang paling penting sehinggalah Perang Dunia meletus. Jadi, faktor utama yang di sini yang menyebabkan SBBU melibatkan diri dalam pertanian ladang adalah disebabkan sektor ini memberikan keuntungan yang tinggi berbanding aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain. Misalnya, tembakau memerlukan masa kurang daripada setahun untuk memperlihatkan hasil. Tambahan pula, revolusi industri yang sedang berkembang pesat di negara Eropah yang memerlukan hasil pertanian dan bahan mentah khususnya dari negara-negara Asia berdasarkan permintaan yang tinggi terhadap keluaran pertanian. SBBU melihat masa depan aktiviti tersebut sangat cerah dan berusaha melibatkan diri secara maksimum dalam aktiviti ini. Jadi itu adalah faktor utama yang menyebabkan SBBU untuk melibatkan diri dalam pertanian ladang sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua. Jadi boleh saya teruskan lagi, saudari? Boleh. Okey, baik. Seperti yang mana awal penanaman getah ini, kemasukan benih getah ke Sabah tidak dipastikan jelas kerana ketiadaan dokumen rasmi yang menyatakan secara terperinci bila dan bagaimana tersebut dibawa masuk. Namun demikian, terdapat laporan yang menyatakan bahawa adanya getah jenis Kera raba dan India raba di kebun eksperimen silam. Menurut Kuat Kwai Fong, William Prayer pernah mencadangkan penanaman India raba pada tahun 1885 dan sehingga tahun 1888. Dalam tempoh tersebut, kira-kira 10,000 pokok telah ditanam oleh British Borneo Trading dan Planting Company oleh Taurid, SBJS Kirchley, Prayer dan Brahim. Namun demikian, dalam usaha untuk memperluaskan tanaman itu, mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan biji benih dan tapak semayan. Walau bagaimanapun, ekspor India raba agak memberangsangkan dengan mencatatkan ekspor sebanyak $49,513 pada tahun 1897 dan meningkat kepada
7960 pada tahun 1898 dan penanaman getah jenis Hif brasiliensis bermula pada tahun 1882 apabila pokok getah dari Botanical Garden Singapura dihantar ke Sabah, dan terdapat juga rekod yang menyatakan bahawa benih getah telah dibawa dari Ceylon pada tahun 1887, dan walau bagaimanapun tidak dipastikan dengan jelas punca yang berlaku terhadap kiriman awal pokok getah ini. Dan kemasukan tanaman ini tidak diambil perhatian oleh pegawai-pegawai SBBU kerana mereka kurang yakin kerana tidak mampu untuk dibangunkan secara komersial. Jadi dibuktikan pada tahun 1905 getah memberikan hasil yang menguntungkan dan mula menjadi perusahaan komersial, dan kepesatan perkembangan industri ini berjaya membuka peluang pelaburan untuk membangunkan sumber-sumber lain. Namun begitu, tidak ramai pelabur dan pengusaha ladang mengambil bahagian dalam aktiviti kerana Sabah terletak jauh dari laluan utama Laut Cina Selatan. Dan kedudukan geografinya dikatakan terpencil dan kurang populasinya serta mengalami masalah kekurangan bekalan tenaga buruh. Dan halangan terbesar yang dihadapi adalah kesukaran untuk meyakinkan pelabur kerana pokok getah memerlukan tempoh 6 tahun untuk mencapai tahap kematangannya sebelum mengeluarkan hasil. Dan oleh itu, kebanyakan pelabur berfikir sebanyak 2 kali kerana jumlah modal pelaburan yang diperlukan agak tinggi, sedangkan para pemegang saham tidak sabar untuk menanti pulangan yang cerah. Jadi peluang industri ini dilihat semakin cerah untuk diperkembangkan apabila kerajaan mula campur tangan dalam menggalakkan kemasukan modal pelaburan. Jadi langkah ini dilakukan kerana industri pembuatan motorkar di Amerika Syarikat pada ketika itu semakin pesat berkembang, dan kerajaan berpendapat bahawa penanaman getah seharusnya diusahakan secara besar-besaran dan dijadikan sebagai satu perusahaan yang paling menguntungkan. Jadi selain itu, SBBU juga menjadikan Sabah sebagai pengeluar getah utama di Asia Tenggara. Jadi dalam jamuan makan malam tahunan SBBU dan juga para pemegang saham pada 12 Disember 1909 telah mengumumkan 2 insentif atau untuk mengatasi kesukaran mendapatkan modal daripada pelabur sekaligus membantu perkembangan industri. Dan salah satu intensif pertama ialah kerajaan memberikan satu jaminan bahawa cukai ekspor tidak akan dikenakan kepada syarikat penanam getah selama 50 tahun bermula 1905. Dan insentif kedua pula adalah pemberian jaminan dividen kepada mana-mana syarikat perusahaan getah yang beroperasi pada masa non-produktif. Jadi itu adalah yang kita boleh lihat semasa pemerintahan SBBU ini. Jadi selepas SBBU ini berlakunya pendudukan Jepun di Sabah, yang mana imperialisme ataupun imperialis Jepun sekitar tahun 1942 sehingga tahun 1945 yang merupakan tercetusnya Perang Dunia Kedua masa itu. Dan secara keseluruhannya pendudukan Jepun ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Ini dikatakan kerana motif utama yang diketengahkan dalam menjajah wilayah ini adalah dengan mengeksploitasi kekayaan hasil bumi seperti hasil minyak, getah, di samping ingin meluaskan tanah jajahan. Dan pendudukan Jepun di Borneo ini bermula dengan pendaratan tentera Jepun di Pulau Labuan dan membangkut pada 1 Januari 1942. Dan kemudiannya Jepun menduduki kawasan pantai barat yang juga merangkumi kawasan Kota Belut pada 9 Januari 1942. Dan keseluruhan kawasan Borneo kita berjaya dikuasai oleh tentera Jepun pada 16 Mei 1942 dan menjadikan sebahagian daripada Dai Nippon dan The Greater Japan. Jadi sepanjang pendudukan Jepun di Borneo kita ini, Jepun melaksanakan beberapa dasar pemerintahan bercorak ketenteraan. Dan walaupun begitu, dasar pentadbiran Jepun yang berubah-ubah mengikut.
walaupun pada awal peringkatnya mereka menerima dengan baik kedatangan Jepun ke benua kita ini. Namun dasar kekerasan yang pentadbiran Jepun menimbulkan penentangan yang seterusnya mewujudkan gerakan anti-Jepun, dan gerakan anti-Jepun ini di benua kita antaranya perang gerila Kinabalu, pasukan gerila Mustafa, dan pasukan gerila Sandakan. Dan gerakan ini bukan hanya tertumpu di satu kawasan dan dilakukan oleh satu kelompok etnik, sebenarnya berlaku di hampir seluruh kawasan dan dilakukan oleh pelbagai etnik di benua kita. Jadi Jepun melakukan pelbagai dasar pentadbiran di benua yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial. Jadi fokus utama ialah penduduk di benua kita pada awalnya menunjukkan reaksi yang positif terhadap imperialisme di Jepun, dan ini juga hakikatnya Jepun bercita-cita dan memberi keyakinan kepada rakyat Asia Tenggara bahawa mereka mampu membebaskan Asia daripada penjajahan kuasa Barat, bahawa propaganda Asia untuk orang Asia yang menjadi rancangan The Greater Co-Prosperity Sphere. Dan Jepun juga menjanjikan kemerdekaan kepada wilayah di Asia yang diduduki oleh kuasa Barat sebagaimana yang dinyatakan dalam kajian Abu Talib Ahmad tahun 2007 berkenaan janji kemerdekaan oleh Jepun kepada Burma jika negara itu berada di bawah kekuasaan mereka. Dan janji untuk memberikan kemerdekaan turut berjaya mempengaruhi beberapa tokoh nasionalis Asia Tenggara seperti Ibrahim Yaakob, Sukarno, Manuel Roxas, dan Aung San, sehingga mereka memberikan kerjasama kepada Jepun. Jadi itu adalah dasar yang kita boleh lihat yang dijalankan oleh pemerintahan Jepun. Jadi dalam kes penduduk Borneo, kita termasuk kita masyarakat dusun, terutama di Kota Bolu, tidak dipastikan sama ada mereka terpengaruh propaganda ataupun janji kemerdekaan yang disebarkan oleh Jepun. Namun suatu yang jelas ialah masyarakat Borneo Utara tidak menunjukkan sebarang penentangan, malah memberi kerjasama baik kepada Jepun ketika Jepun mendarat di negeri ini pada tahun 1942. Tambahan pula, arahan daripada Gabenor Singapura yang mengarahkan agar North Borneo Volunteer Force dan North Borneo Armed Constabulary khususnya dan masyarakat setempat keseluruhannya agar tidak menentang ketika Jepun mendarat di Borneo demi menjamin keselamatan mereka. Dan selain itu, arahan ini juga dilakukan kerana kedua pasukan ini mempunyai keanggotaan dari kalangan penduduk tempatan yang kurang terlatih bagi menghadapi tentera Jepun. Justru C.R. Smith yang merupakan Gabenor Borneo Utara menyerahkan pentadbiran Borneo Utara kepada Jepun dan pasukan NBVF dan NBSC dan turut menyerahkan senjata pada 5 Januari 1942 dan dipaksa untuk menandatangani dokumen pengisytiharan pendudukan Jepun di Jesselton yang mana dipanggil Kota Kinabalu yang menyatakan Jepun diberi mandat untuk mentadbir Borneo Utara, dan Jepun secara rasminya menguasai keseluruhan Borneo Utara setelah mereka menawan Sandakan pada 19 Januari 1942. Jadi seterusnya kita lihat di sini Jepun melaksanakan pentadbiran bercorak ketenteraan yang mana menjadikan Kuching di Sarawak itu sebagai pusat pentadbiran mereka. Dan sementara di pentadbiran Borneo Utara, wilayah tersebut dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu wilayah pantai barat yang dikatakan Seikaishu dan wilayah pantai timur Tokaishu. Dan hubungan antara Jepun dan masyarakat tempatan pada awalnya menerima dengan baik dan saling memerlukan antara satu sama lain, bersesuaian dengan dasar awal pendudukan mereka di Asia Tenggara yang mempromosikan ataupun propaganda mereka Asia for Asia People dan Greater Co-Prosperity Sphere. Dan menurut Denny Wong Tzu-Ken 2010, tentera Jepun menunjukkan disiplin yang baik dan sopan. Malahan tentera Jepun juga tidak merampas barangan perniagaan masyarakat tempatan yang berniaga ketika itu. Jadi di sini dalam kes Jesselton dijelaskan bahwa ketika masyarakat tempatan menjual pelbagai kuih-muih, tentera Jepun yang berada di sekitar Jesselton bertindak untuk mengadakan beberapa mesyuarat mengikut tahu dan menghadiri acara yang dianjurkan oleh orang dusun yang berasal dari Putatan
pada 6 Februari 1942. Walaupun begitu, setelah Jepun memperkenalkan dasar penubuhan pasukan polis North Borneo Armed Constabulary, Kempitai Civil Police Juki, dan Police Agent, masyarakat setempat khususnya kaum dusun mula tidak menyenangi dasar pemerintahan Jepun di Borneo. Jadi ini disebabkan pasukan-pasukan yang dilantik ini ada kalanya bertindak keterlaluan sehingga mendatangkan kebencian dalam kalangan masyarakat setempat. Dan Kempetai yang merupakan pasukan mata-mata tentera Jepun yang tegas dan kejam ditugaskan untuk memastikan peraturan yang diperkenalkan oleh Jepun dipatuhi oleh penduduk. Dan pasukan ini juga ditugaskan untuk merampas hasil makanan, menyiksa, menghukum penduduk tempatan. Dan pasukan Ejiki dan juga dikenali sebagai agen polis untuk bertugas menyebarkan propaganda Jepun. Jadi selain itu, pasukan yang turut dianggotai oleh penduduk tempatan ini diarahkan untuk meronda pada waktu malam bagi mengawal pergerakan kaum Cina yang dianggap sebagai anti-Jepun. Seterusnya dari aspek ekonomi pula, pengenalan dan penggunaan mata wang Jepun adalah dasar baru yang dipraktikkan oleh Jepun di negeri kita sendiri, yang mana kerajaan Gu Ganseibu memperkenalkan wang yang dikenali sebagai wang mata pisang ataupun wang kecemasan, dan ini digunakan sebagai untuk membayar gaji buruh yang bekerja di estet. Namun wang ini tidak mempunyai nilai kerana berlakunya lambakan pengeluaran dan sekaligus menyebabkan urusan jual beli dan urus niaga dengan menggunakan mata wang pisang ini sukar dilaksanakan. Walaupun terdapat mata wang baru, mata wang straight dollar masih digunakan. Ini dibuktikan menerusi kenyataan M. Shafi Abdul Rahim 2016 dan Nicholas Chung 2005 yang menjelaskan bahawa penggunaan mata wang straight dollar kekal digunakan sehingga tahun 1943 selepas mata wang pisang yang diperkenalkan oleh Jepun. Seterusnya dari dalam aspek sosial pula, didapati di negeri kita pendudukan Jepun ini memberi layanan yang berbeza kepada komuniti tempatan Cina dan Eropah di Borneo kita. Komuniti peniaga Cina yang menetap di bandar utama seperti Sandakan dan Api-Api dipaksa membayar cukai yang tinggi, dan menurut Stephen R. Evans, Jepun mengenakan cukai yang tinggi kepada para peniaga Cina disebabkan tindakan mereka menyalurkan bantuan kewangan kepada negara tanah besar Cina yang ketika itu sedang berperang dengan Jepun. Dan cukai-cukai yang dikenakan pula berbeza mengikut kawasan. Misalnya di Cina, di kota Kinabalu, dipaksa untuk membayar sebanyak $60,000, manakala Cina di Sandakan dikenakan bayaran sebanyak $400,000, dan terdapat juga komuniti Cina yang terpaksa menukar nama bagi mengelak, dikesan dan ditangkap oleh Jepun. Jadi dinyatakan dalam akhbar The Star Online, iaitu the Chinese in my hometown of Penampang near Kota Kinabalu switch to Kadazan Dusun, sounding name so that Japanese do not know their actual race. Jadi itulah yang dikatakan dalam akhbar supaya penduduk Cina di negeri kita ini tidak dikesan dan ditangkap oleh Jepun. Jadi bagi komuniti Eropah pula yang terdiri daripada pegawai tentera Eropah dan Australia, golongan mubalik, padri dan juga rahib turut diberikan layanan yang buruk oleh Jepun. Dan semua tahanan termasuklah padri sendiri dan rahib Eropah ditahan dan dipenjara di Kuching. Dan menurut Stephen R. Evans, pegawai Eropah, doktor, juruterat dan lain-lain juga ditangkap dan ditahan. Dan status kaum wanita pada Eropah pula ditempatkan di St. Francis Convent, yang manakala kaum lelaki di kamp tentera Batu 3 sebelum dihantar ke Kuching dan iaitu Sarawak. Herman Luping pula menjelaskan bahawa semua padri Eropah yang terlibat dengan gerakan atau pemberontakan Double Ten turut ditangkap. Contohnya Monsignor Wachel, iaitu seorang padri dari Jerman, telah ditangkap dan diseksa oleh tentera Jepun. Menurut beliau lagi, beberapa lagi tentera Eropah di Labuan
dikenakan hukuman penggal kepala. Dan tahanan perang di Sandakan pula dikatakan tidak diberi makanan yang mencukupi. Malahan mereka dipaksa berjalan kaki dari Sandakan ke Ranau yang melibatkan jarak sejauh 260 kilometer yang dikenali peristiwa The Death March. Dan pandangan terhadap dasar Jepun ini oleh masyarakat tempatan pula berbeza-beza, dan terdapat juga pandangan yang menjelaskan bahawa komuniti tempatan dilayan dengan teruk oleh pihak Gun Seibu, dan Stefan R. Evans 2017 misalnya menjelaskan bahawa kebencian penduduk tempatan terhadap Jepun bermula selepas Jepun menjajah sepenuhnya Borneo kita ini. Jadi perkara ini berlaku disebabkan oleh lahianan pihak Jepun terhadap komuniti tempatan seperti mencabul dan merogol wanita dan menjadikan wanita sebagai hamba dan mendisiplinkan komuniti tempatan agar meningkatkan pengeluaran sumber makanan, memaksa untuk menghormati Empayar Jepun dan melakukan kekejaman terhadap sesiapa saja yang menentang Jepun. Selain itu, tentera Jepun haruslah dipanggil tuan atau sir, dan penduduk tempatan haruslah tunduk dan memberi hormat jika terserempak dengan orang Jepun. Dan jika mereka tidak berbuat sedemikian, mereka akan ditampar. Dan seperkara lagi yang tidak disukai oleh komuniti tempatan orang Sabah ini adalah mereka diarahkan untuk memberikan makanan kepada pihak Jepun. Dijelaskan oleh Stephen R. Evan yang menyatakan salah satu peraturan Jepun yang tidak populer adalah berkenaan dengan permintaan sumber makanan. Dan hal ini demikian kerana pihak pentadbiran Sekhaishu dan Tokaishu mengarahkan penduduk tempatan untuk memberikan 40% daripada hasil tanaman mereka etnik Kadazan Dusun yang kebanyakannya mengusahakan tanaman padi dikatakan menyembunyikan hasil padi di suatu tempat penyimpanan khas yang diperbuat daripada kayu di hutan tebal. Walau bagaimanapun, kebanyakan tempat tersebut ditemui oleh pihak Jepun kerana wujudnya mata-mata, dan penduduk yang didapati bersalah akan didenda, dipenjara dan dipukul. Dan pihak Jepun juga dikatakan mengambil ternakan seperti khinzir dan ayam, dan dijelaskan oleh Ebin Gilingan yang menyatakan bahawa pihak Jepun melakukan rondaan di setiap kampung untuk mendapatkan sumber makanan seperti khinzir dan ayam. Selain itu, Jepun juga turut melaksanakan dasar buruh paksa terhadap komuniti tempatan, yang mana ketua kampung ataupun ketua orang asli diarahkan untuk mengumpulkan tenaga buruh dalam setiap kampung atau kawasan. Dan tindakan tersebut dilakukan disebabkan oleh keperluan untuk membina dan membaiki jalan raya dan landasan kapal terbang di beberapa kawasan seperti di Kota Kinabalu, Keningau, Ranau, Bingkur, Kudat, Sandakan, dan Labuan. Dan untuk mendapatkan tenaga buruh yang ramai, Jepun melaksanakan dasar yang dikenali sebagai forced labor system, yang menurut Herman Lupin, terdapat juga buruh tempatan yang diarahkan untuk mengangkut peralatan dan bekalan makanan dari kapal Jepun yang terletak di Jesselton ke Keningau. Jadi, itu adalah yang kita boleh lihat dasar-dasar yang dilaksanakan semasa pendudukan Jepun ini. Jadi, bagaimana seterusnya kita akan melihat bagaimana reaksi masyarakat dusun yang mana khususnya di Kota Belud terhadap pentadbiran Jepun. Jadi, berkenaan dengan dasar buruh paksa, masyarakat dusun di Kota Belud dikatakan untuk membina jalan raya, membina jalan yang menghalang ke Ranau dan jalan dari Paruli ke Kota Belud. Dan pengimpit Bin Barli dan Ebin Gilingan menjelaskan bahawa mereka diarahkan untuk membina jalan menggunakan peralatan seperti cangkul, dan mereka yang terlibat dikatakan tidak diberikan rehat yang secukupnya dan mereka akan dipukul jika mengambil masa berehat walaupun hanya sebentar. Dan disebabkan oleh tindakan tersebut, ramai buruh paksa yang lari meninggalkan kawasan pembinaan jalan raya, dan layanan buruh berterusan juga ada kalanya menyebabkan buruh paksa dari kalangan etnik dusun hilang sabar dan bertindak balas dengan cara menumbuk dan menampar askar Jepun yang berkawal sebelum melarikan diri.
Dan tempo masa mereka bekerja adalah sebulan sebelum dibayar gaji sebanyak $200 dengan menggunakan mata wang pisang Jeput. Dan walau bagaimanapun, wang tersebut hanya hampir tidak mempunyai nilai kerana hanya dapat membeli 2 ekor ayam yang masing-masing berharga $100. Jadi, buru-buru paksa dalam pembinaan jalan ini turut dinyatakan oleh Stephen R. Evans, yang mana kajian beliau menyatakan masyarakat yang dikumpulkan oleh ketua kampung diarahkan untuk membaiki jalan landasan kapal terbang di kawasan kota Kinabalu seperti mana yang saya katakan tadi. Dasar buruh paksa ini dikerahkan untuk masyarakat tempatan untuk membuat jalan raya di yang tempat-tempat bandar utama di Sabah. Jadi itu sahaja yang saya boleh katakan sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua, semasa British memerintah iaitu SPBU, dan juga kedatangan ataupun pendudukan Jepun di Sabah. Untuk saya harap menjawab soalan pertama untuk saudari. Bagaimana saudari? Saya terpegun sebab kau punya sangat detail dan saya sangat terharu lah. Kita teruskanlah dengan soalan yang kedua, boleh? Boleh. Saudari, untuk soalan pertama ni nanti saya akan hantar artikel ataupun rujukan untuk saudari lihatlah untuk lebih baca lagi dalam, ya. Boleh? Okey, boleh. Okey. Untuk soalan 2, berkenaan dengan budaya, seperti mana Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai keunikan tersendiri kerana pendudukannya terdiri daripada pelbagai etnik, budaya, agama dan bahasa. Dan Sabah juga dikenali sebagai negeri di bawah Bayu yang dahulunya turut dikenali sebagai North Borneo, dan negeri ini pernah terletak di bawah jajahan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Dan Sabah kemudiannya ditakbir oleh Syarikat Berpegang Borneo Utara dari tahun 1881 sehingga 1942. Dan selepas Perang Dunia Kedua, Syarikat Berpegang Borneo Utara berhadapan dengan masalah kekurangan sumber kewangan untuk membina semula negeri Sabah, menyebabkan wilayah tersebut diletakkan di bawah kawalan pejabat kolonial dan menjadi tanah jajahan British pada 15 Julai 1946. Jadi itu adalah sebagai mukadimah apakah itu Sabah. Jadi kita akan menerus kepada keharmonian masyarakat Sabah dapat dilihat dengan jelas melalui amalan sambutan perayaan seperti Pesta Kaamatan, yang mana nama lainnya itu Tadau Kaamatan, atau di dalam bahasa Kadazannya ialah Magavau, dan merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu menghormati semangat padi. Jadi sambutan perayaan ini sudah menjadi amalan tradisi etnik Kadazan Dusun sejak dahulu lagi, dan disambut pada 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dan perayaan ini, Magavau ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Dan pada hari ini, Pesta Kaamatan menjadi perayaan yang dirayakan bersama oleh pelbagai etnik di Sabah. Dan hal ini kerana terdapat pelbagai acara menarik yang diadakan sepanjang Pesta Kaamatan seperti persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Dan tarian Sumazau ini ditarikan oleh lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka dengan iringan palungan gong. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama kipasan sayap burung mengikut alunan rentak yang dimainkan. Dan selain daripada persembahan tarian Sumazau, yang diadakan juga pertandingan nyanyian yang dipanggil Sugandoy, dan juga pertunjukan bina badan, Ratu Cantik ataupun dipanggil Unduk Ngadau, dan persembahan segala jenis kesenian dan juga kraft tangan juga dipersembahkan dalam perayaan ataupun kebudayaan etnik Sabah ini. Jadi di sini sambutan Pesta Kaamatan ini bukan saja menjadi platform pelbagai etnik menjalinkan hubungan yang erat. Selain itu, masyarakat Kadazan Dusun misalnya
mempunyai satu adat yang berperanan untuk menjaga keharmonian masyarakat di kampung mereka, yaitu sogit ataupun dikatakan denda kepanasan yang ditentukan oleh ketua kampung berdasarkan tradisi turun-temurun. Jadi berdasarkan sogit, orang yang melakukan kesalahan ini harus memberikan sejenis pemberian yang nilainya bersesuaian dengan kesalahannya untuk menolak bala. Dalam masyarakat Kadazan Dusun, segala perlakuan yang menyalahi moral yang dianggap memanaskan persekitaran dan menyebabkan pelbagai penyakit menimpa masyarakatnya, konsep sogit ini mewajibkan pelaku kesalahan moral memberikan penyejuk kepada pihak yang disakiti ataupun ahli masyarakat untuk mengelakkan kejadian tersebut. Jadi fungsi sogit ini amat penting dalam masyarakat Kadazan Dusun kerana selama sogit belum dijelaskan, semua balai yang menimpa penduduk kampung akan dianggap berpunca daripada kepanasan yang dicetuskan oleh pelanggaran nilai tersebut. Dan antara jenis kepanasan yang disering dikaitkan dengan kesalahan mengandung luar nikah, iaitu mamalagau ataupun demam selesma. Yang kesalahan yang lain perlu dikenakan sogit juga ialah babas ataupun pendamaian, dan sogit kemaluan dengan denda mengaibkan orang lain. Dan babas juga merupakan denda perdamaian yang melibatkan satu pihak memberikan seekor haiwan untuk disembelih dan dimakan oleh pihak yang tidak senang dengannya, ataupun boleh juga kedua-dua pihak saling memberikan haiwan sebagai tanda tamatnya permusuhan dan pergaduhan antara mereka. Jadi kita boleh lihat di sini budaya Kadazan Dusun ini sebelum atau selepas Perang Dunia Kedua ini, mereka masih mengamalkan konsep sogit ini sehingga hari ini, dan mereka begitulah adat. Kita tidak boleh tinggalkan adat itu. Jadi masyarakat dusun ini juga yang seperti yang saya boleh lihat, pemakaian tradisi masyarakat semasa berlakunya pendudukan Jepun dan SBBU ini, mereka masih mengekalkan ataupun memakai baju tradisi mereka ini, yang mana menjadi tanda ataupun kemegahan sesuatu kaum itu. Jadi itu adalah yang saya boleh lihatlah dari segi adat, yaitu konsep sogit dan juga pemakaian tradisi orang Kadazan Dusun, bukan saja Kadazan Dusun, mungkin dari segi etnik lain, Bugis, Sino, dan sebagainya. Dan di samping itu perlu dijelaskan bahawa perkara yang biasa dalam sebuah keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang berbilang agama disebabkan oleh perkahwinan campur. Namun hubungan keluarga dan penduduk kampung yang tinggal bersama tetap baik dan erat, seperti mana yang saudari lihat kita ini di negeri Sabah. Walaupun berbeza agama, Kristian dan juga Islam dan juga banyak dominasi, kita tetap menghormati dan juga mengamalkan toleransi di antara satu sama lain. Jadi itu adalah satu pandangan ataupun perspektif saya sebagai seorang orang Sabah dan orang kecil Sabah. Begitulah orang Sabah ataupun stereotip yang boleh dikatakan. Jadi walaupun percampuran gaya hidup dan adat dalam perkahwinan itu dapat membentuk budaya baru, namun adat dan budaya etnik masing-masing masih dikekalkan. Sebagai contohnya, golongan wanita daripada etnik Kadazan Dusun yang beragama Islam akan tetap memakai pakaian tradisi, yaitu baju sumazau, tetapi lebih tertutup, disesuaikan mengikut ajaran Islam. Dari segi budaya pula, didapati bahawa seorang individu yang mempunyai pasangan yang berlainan etnik masih meneruskan amalan budaya yang telah diterapkan sejak kanak-kanak. Dan situasi ini dapat dilihat pelbagai aspek seperti makanan tradisi, seperti jeruk tuhau dan jeruk bambangan masih menjadi kegemaran mereka walaupun telah berkahwin dengan etnik lain. Jadi ini menunjukkan bahawa perkahwinan campur tidak menyebabkan seseorang itu membuang begitu sahaja budaya warisan yang telah diamalkan dari sejak kecil, yang mana peribahasa ada mengatakan melentur bulu biarlah dari lebungnya. Jadi dari sudut ataupun dari aspek perkahwinan, apa yang penting adalah amalan perkahwinan campur di Sabah yang sudah berlaku
sejak sekian lama berupaya menjalinkan ikatan kekeluargaan yang saling memahami walaupun berlainan etnik. Jadi hal ini kerana individu yang mempunyai pasangan yang berlainan etnik ini akan biasanya mempunyai saudara mara dari agama yang berlainan. Dan ikatan kekeluargaan ini membolehkan mereka mengenali secara lebih rapat antara satu sama lain. Dengan kata lain, perkahwinan campur dapat merapatkan jurang sosial antara etnik yang pada awalnya dipisahkan oleh etnik dan agama yang berbeza. Malahan perkahwinan campur juga telah menjadi lambang keharmonian jalinan hubungan antara etnik di negeri kita sendiri dan juga keharmonian hidup antara pelbagai etnik di Sabah sangatlah penting kerana ia menyumbang kepada kemajuan pembangunan ekonomi di negeri tersebut. Jadi seperti yang saya simpulkan di sini bagi untuk soalan dan ini, walaupun tiadanya dasar pecah dan perintah yang mana kita boleh lihat di Tanah Melayu ataupun Tanah Melayu itu sendiri telah dibahagikan oleh pemerintah British, dibahagikan kepada Melayu, Cina dan juga India dibahagikan oleh mengikut kawasan, kaum dan pendidikan. Jadi ini menyekarkan mereka untuk bergaul, untuk berkomunikasi dari berbagai kaum. Tetapi di negeri kita ini sendiri berlakunya pertembungan budaya ataupun percampuran budaya dan perkahwinan campur di Sabah ini masih dijalankan ataupun masih dikekalkan dan digalakkan pada masa dahulu sehinggalah sekarang. Jadi itu saja yang saya boleh bagi dengan saudari dengan soalan pertama dan juga kedua. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Tadi jawapan tersebut sangat-sangatlah detail dan boleh difahami dan sangat menjawab soalan saya. Lebih-lebih lagi terlalu boleh difahami dan melebihi daripada yang saya tanya lah, tapi itu sangat bagus lah. Cuma saya mau tanya satu saja untuk pendapat saudara, apakah pendapat Anda tentang perubahan budaya yang berlaku di Sabah? Adakah dia semakin ditelan zaman sebab pengaruh budaya luar ataupun dia semakin berkembang budaya dulu? Okey, terima kasih saudari atas soalan yang diberikan. Bagi pandangan saya, walaupun kita ini sedang menuju kepada revolusi perindustrian ataupun revolusi kepada perkembangan kemajuan negara kita ini, di negeri Sabah ini kita tidak lagi masih mengekalkan adat dan budaya kita sendiri kerana sudah dikatakan diwarisi secara turun-temurun. Dan yang masa sekarang ini seperti yang kita dengar pada tahun 2015 berlakunya gegaran Gunung Kinabalu, saudari pernah dengar? Ya, ada. Jadi pada masa itu jadi pada masa itu mereka ada berlakunya disebabkan mereka orang putih ini ataupun pelancong daripada luar itu datang di negeri Sabah tidak menghormati adat dan budaya di Sabah ini kerana pandangan mereka datang begitu saja tanpa melihat dari sudut kepercayaan orang Sabah ini, bagaimana tidak menyelidiki apa yang ada di Sabah ataupun keunikan di Sabah. Jadi di sini bobo hizian ataupun bomo dipanggil masih lagi diamalkan ataupun masih lagi dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita ini. Jadi itu yang saya boleh lihat, adat ataupun budaya etnik Sabah ini terutama Kadazan Dusun sendiri. Jadi itulah yang dikatakan kita tidak pernah meninggalkan adat yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Walaupun kita sendiri sudah agama sendiri, saya sendiri agama Katolik, walaupun kita ini sudah ada agama sendiri, kita menolak ataupun tidak menyertai aktiviti macam yang melibatkan animisme ataupun kepercayaan alam itu kerana kita sudah ada pegangan agama sendiri. Jadi terpulang dengan kita diri sendiri, sama ada kita masih
untuk mengamalkan adat itu ataupun tidak. Itu sajalah yang saya boleh bagi pandangan. Oke. Terima kasih. Oke. Dengan itu selesai sudah sesi interview bersama informan saya ini. Oleh itu, saya Vanessa Roland daripada Section 1 Budaya dan Masyarakat di Sabah akan mengakhiri interview ini. Saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada saudara Sean dan saya sangat-sangat terpegun dan sangat-sangat bersyukurlah sebab dapat informan yang macam ni, sebab yang lain semua Oke. Dengan itu selesailah sudah. Sekian dan terima kasih Sean. Thank you. Sama-sama. Oke.